Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Din. Selamat datang ke channel saya. Hari ni video teori lagi. Sebab ramai yang minta teori. Nak teori bang, nak teori dekat live stream. So saya macam, okay. Saya buat video teori. Saya nak push teori ni hujung-hujung sikit. Okay, bulan 4. Sebab saya nak buat teori ni dekat-dekat dengan keluarnya isu 10. Tapi tak apa, kita buat sekarang. So lepas ni korang boleh tonton balik video ni lepas korang baca isu yang ke-10 nanti. Teori hari ni adalah berkenaan dengan karakter yang muncul pada penghujung isu yang ke-9 hari tu. Saya nak terangkan lah, okay, teori baru saya berkenaan karakter ini. Nama yang cakap karakter ni karakter Kuputri. Okay, termasuklah diri saya juga. Tapi saya ada sedikit penukaran. Okay, bukannya saya tukar terus. Tapi teori saya pada video saya yang sebelum ni, saya nak ubah sikit. Kemudian saya nak ceritalah kenapa saya ubah tu, okay, dalam video ni. First kali saya nak korang tahu, saya punya teori Kuputri ni datang daripada kupu-kupu dan rama-rama. Apa maksud saya? Maksudnya Monster masa dia design Kuputri ni, mereka ada ambil sedikit-sedikit daripada kupu-kupu dan rama-rama dalam dunia sebenar. So adalah persamaannya mungkin bukan sahaja dari segi design tapi juga dari segi biologi, di mana macam mana dia hidup, spesies macam mana spesies dia bertelur dan sebagainya mungkin sama macam kupu-kupu dalam dunia sebenar. Tapi oleh kerana Kuputri ni adalah karakter fiction, saya juga nak buat perbandingan dengan satu lagi karakter fiction yang boleh dikatakan diinspirasikan daripada kupu-kupu dan juga rama-rama. Siapa peminat Godzilla, dia akan agak excited dengan benda ni sebab saya nak bercerita tentang karakter Mothra. Pada yang tak tahu, Mothra ni adalah basically monster yang muncul dalam filem-filem Godzilla. Okay, yang terbaru muncul dalam filem Godzilla King of Monsters yang lawan bersama-sama Godzilla. Siapa yang belum tonton Godzilla King of Monsters yang keluar pada tahun 2017, tak salah saya dah bagi tahu ada spoiler dalam video ni. So kalau korang tak nak tahu spoiler movie tu, boleh jangan tengok mungkin. Tapi kalau korang tak kisah, okay, saya nak cerita sikit berkenaan karakter Mothra. So saya dah establish yang Kuputri ni mungkin berasaskan daripada kupu-kupu, dan obviously Mothra juga berasaskan daripada kupu-kupu dan rama-rama. Jadi adalah sedikit persamaan di antara Kuputri dan Mothra. Itu yang saya cuma nak sampaikan. Okay? Kenapa? Sebab dua-dua adalah karakter fiction, dan saya rasa dekat luar sana ramai sangat peminat Mothra. Jadi mesti adalah beberapa orang di Monster yang juga minat Godzilla, Mothra, semua karakter-karakter dalam Godzilla punya dunia tu. So saya agak positif lah yang Kuputri ni akan ambil sedikit daripada karakter Mothra. Lebih-lebih lagi dengan cara dia punya kehidupan, life cycle dia. So Mothra ni hidup dia bermula dengan telur, obviously. Okay, bila telur tu dah menetas, dia akan jadi beluncas. So beluncas ni akan makan dan kemudian dia akan pergi ke fasa pupa. So masa fasa pupa ni, dia akan letakkan kekun di seluruh badan dia, dan kemudian dia akan tidur semula, dan kemudian dia akan bangun dan jadilah Mothra. Selepas dia dah jadi Mothra, biasanya Mothra akan bertelur sekali lagi. Dan Mothra hanya bertelur sebiji telur, sekali sahaja telur. Dan kemudian barulah Mothra buat hal dia ke apa ke, kan. So yang peliknya tentang Mothra ni, kebanyakan kalinya, okay, bukannya setiap masa lah, kebanyakan kalinya, bila Mothra ni dia pergi ke lawan ke apa dan dia kalah, dia mati, kan, telur yang dia baru sahaja keluarkan tadi tu, dia akan menetas dalam waktu yang sama. So bila yang ibu dia mati, anak dia akan terus lahir. So dan bila anak dia tu lahir, anak dia pun membesar, dia sama macam ibu dia. Basically macam satu organisma yang sama. Sebab tu rupa Mothra ni sama je. So apa kena mengena Mothra punya life cycle ni dengan Kuputri? Well, saya rasa life cycle mereka sama. So 100 tahun lepas, Kuputri lawan dengan Retaka, dan obviously Kuputri terkorban. Retaka dapat ambil kuasa Kuputri, dan Kuputri terkorban. Kuputri matilah. Karakter yang kita jumpa dalam kad tu dah mati. Tapi pada masa yang sama, telur yang Kuputri pernah keluarkan dulu terus menetas, dan kemudian keluarlah basically anak Kuputri yang ambil masa 100 tahun untuk develop balik untuk jadi adult. Okay, dia jadi macam Kuputri lah yang kita pernah tahu yang kita pernah tengok dalam kad ni. Faham tak? Okay, mula-mula anak tu dah menetas, dia jadi macam beluncas, lepas tu dia ambil masa untuk makan, dan kemudian jadi pergi fasa pupa. Dari fasa pupa tu dia kekunkan diri dia, dia duduk diam-diam dalam gua ni, dalam gambar ni. Lepas tu dah berapa puluh tahun, dia keluar, barulah dia keluar daripada dia punya pupa tu, daripada kukun dia, dan jadi adult lah, jadi kupu-kupu besar, jadi Kuputri yang baru. Apa yang saya cuba sampai kat sini, walaupun Kuputri yang kita tengok tu dah tiada,
Yang baru keluar ni pun dia basically benda yang sama dengan Kupu Putri, walaupun mungkin dia bukan Kupu Putri yang kita tahu, yang Kupu Putri yang kita nak, tapi dia adalah Kupu Putri juga pada masa yang sama. Sebab Kupu Putri dia akan lahirkan Kupu Putri. Okey, dia akan lahirkan benda yang lebih kurang sama sahaja, ataupun benda yang sama basically macam keluarkan diri dia balik daripada telur tu semua. Okey, itulah basically apa yang saya nak cakapkan. Dia adalah Kupu Putri tapi dia bukan Kupu Putri. Faham tak? Susah nak cakap, tapi itulah saya rasa karakter yang kita akan jumpa ni. Okay, dia ada sedikit memori tentang Kupu Putri, tapi dia tak ada sepenuhnya lah, sebab dia baru je lahir. Kupu Putri hari tu dah 100 tahun dah tak ada. Okay, so dia still Kupu Putri. Mungkin nama dia pun Kupu Putri. Okay, dia still akan jadi puteri untuk planet Bayugan. Dia still akan jadi ketua di planet Bayugan dan sebagainya. Tapi dia bukanlah orang yang sama yang lawan dengan Retaka 100 tahun lepas. So itulah teori saya. Masih Kupu Putri tapi bukan Kupu Putri. Basically benda ni akan jadi sedikit complicated kalau Monster buat macam ni. So saya rasa idea yang mungkin ini adalah anak Kupu Putri tu lebih mudah lah untuk kita fahami. Betul tak? Okay, tak pun ini adalah Kupu Putri macam idea saya asal lah. Ini adalah Kupu Putri, tapi Kupu Putri yang dulu ni dia cedera dan dia nak perbaiki diri dia balik. Dia masuk dalam si pupa balik dan kemudian dia keluar balik sebab dia dah sihat balik dalam masa 100 tahun. Okay? Dalam dunia sebenar pun kupu-kupu ambil masa untuk jadi daripada telur kepada belucas kepada pupa dan pupa kepada kupu-kupu yang sebenar. Jadi ambil masa berbulan-bulan. Okay? Jadi mungkin dalam dunia Boboiboy untuk jadikan Kupu Putri, sebab Kupu Putri ni adalah bangsa diraja, sebab dia puteri di planet Bayugan, mungkin ambil masa 100 tahun. So mungkin sebab itulah dia ambil masa macam ni lama dan akhirnya sekarang dia dah keluar versi yang penuh. So kita pun tak tahu apa yang bakal berlaku, tapi inilah teori saya berkenaan karakter Kupu Putri ni. Ada yang tegur saya cakap nampak macam ada muka, ada macam power sfera. Mungkin ada power sfera kena mengena dengan cerita ni, tapi itu lebih kepada pada saya design kupu-kupu. So design kupu-kupu banyaknya memang rupa dia macam tu. Okay, memang design pupa memang rupa dia macam tu. Ada Pokemon yang memang design rupa dia lebih kurang macam design kita nampak pada Kupu Putri ataupun karakter ni lah. Okay, jadi saya tak rasa benda tu adalah power sfera. Tapi kalau itu power sfera tak pelik, sebab ini adalah power sfera universe. Okey, sampai situ sajalah teori saya. Dah sampai mana dah pening kepala korang saya rasa. Saya pun sendiri memang agak pening, tapi itulah dia apa yang saya dapat daripada tengok Mothra, daripada tengok kupu-kupu dalam dunia sebenar. Saya ingatkan saya nak terangkan dari segi biologi dan sebagainya, tapi video tu akan jadi lebih panjang dan saya sendiri pun tak faham apa yang saya baca tadi. Jadi saya tak buat benda tu, saya fokuskan kepada Mothra dan kemudian saya relatekan kepada Kupu Putri. Alright, itu saja video daripada saya hari ini. Terima kasih sangat kerana menonton. Giveaway masih berjalan, ada 1 hari lagi. Okay, kepada yang dah tengok ni dalam beberapa minggu akan datang, so giveaway tu dah habis lah. Tapi still ada giveaway lagi dalam channel ni. So jangan risau, subscribe sahaja, buka notification tu. Bila saya live stream, korang boleh join saya dan kemudian boleh tanya saya soalan sendiri. Direct je tanya, benda apa abang ni cakap dalam video terbaru ni saya tak faham. Okay, insyaAllah saya boleh terangkan apa saya cakapkan secara live. Alright, jangan lupa untuk subscribe, like video ni, share video ni, buatlah apa yang korang nak buat. Jumpa lagi di video akan datang insyaAllah. Apa-apa pun, terima kasih, bye-bye.